KPM. Semua dah susun. Yang ini di sini. Barulah cantik. Kan dah kemas. Okey, dah bersih. Barulah puas hati. Nampak semuanya bersih, tersusun. Oh, tapi cuaca hari ni macam agak panas ya. Tak apalah, kita rehat dahulu. Sonok tengok dah bersih. Apa yang Nisa bebelkan tu, Nisa? Cikgu Aisyah, saya sebenarnya baru lepas kemas barang-barang ni, dah bersih, dah tak ada habuk. Wow, jadi saya berehat kat bagusnya. sini. Saya kipaslah sikit. Panas ya hari ni, cikgu. Kenapa tak buka kipas? Sekejap lagi lah, cikgu. Saya nak rehat dulu. Tak apa, rehat pun boleh rehat. Tapi Ya? Nisa boleh buka kipas daripada jauh menggunakan Daripada jauh? alat kawalan jauh. Oh, macam mana tu, cikgu? Ini saya ada remote dia ni, alat kawalan jauh. Baik. Okey. Turn on saja ataupun hidupkan saja. Ya. Nak speed mana? Nak di kelajuan dia berapa? Ya. Buatlah sikit. Canggihnya. Ya, canggih kan? Kipas pun dah ada alat kawalan jauh. Tapi Haruslah. kan, cikgu, macam mana alat kawalan jauh tu berfungsi untuk hidupkan kipas ni? Didik TV KPM. Hai semua, apa khabar adik-adik? Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Terima kasih kerana masih menonton saluran Didik TV KPM. Sebentar tadi dah dengan Abang Sean kan? Jadi hari ini Kak Nisa nak bawakan adik-adik ke satu lagi penerokaan yang hebat dan menarik bersama guru kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kepada adik-adik di rumah, murid-murid semua, jaga keselamatan diri anda di mana sahaja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa, pakai dengan baik, pakai dengan kemas, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan jangan lupa untuk sanitasi tangan anda, gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, jom kita nak persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Aisyah. Apa khabar, Cikgu? Apa khabar Kak Nisa? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Teroka. Hari ini saya rasa sangat teruja dengan penerokaan kita ataupun aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Cikgu Aisyah, Ya. saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di Teroka pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Saya Cikgu Aisyah, tapi di sekolah saya lebih dikenali sebagai Aisyah Sensei. So, murid-murid boleh panggil saya Aisyah Sensei. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-3. Ya, Cikgu Aisyah atau Aisyah Sensei. Jadi boleh ya saya panggil Sensei lepas Boleh, ni? Hai, Nisa. boleh ya? Hai. Baiklah. Jadi itu dia cikgu yang akan bersama-sama kita pada hari ini dari SK Putrajaya Presiden 11-3. Agak-agaknya apa yang kita lakukan pada hari ini, Cikgu Aisyah ataupun Sensei? Apa tajuk kita pada hari ini? Okey, hari ini kita akan memfokuskan menyatakan maksud pengaturcaraan. Yang kedua, kita akan mengenali apa itu algoritma, kita akan mengenali apa itu pseudocode, dan kita akan mengenali apa itu carta alih. Wah, nampaknya kan Cikgu Aisyah, Sensei, banyak perkara menarik yang sama-sama kita Ya. nak lakukan pada hari ini. Betul. Tetapi Cikgu, rasanya tak lengkap kalau saya seorang saja dekat sini. Saya nak panggil kawan-kawan, boleh Cikgu? Boleh. Jadi jom, kita ada murid-murid semuanya dari SK Putrajaya Presiden 11-3. Mana murid-murid kita ni? Hai, selamat pagi. Wah, semuanya bersemangat nampaknya nak mulakan hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan adik yang bernama Nadif. Silakan Nadif, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadif bin Azlan dari SKPP 11-3. Terima kasih Nadif. Kemudian kita ada Adriana. Silakan Adriana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Kaisara. Terima kasih Adriana. Kemudian kita ada adik Akil. Silakan Akil, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akil Syafiq bin Muhammad Azlan. Terima kasih Akil. Dan kita ada adik Zakir. Silakan Zakir. Assalamualaikum. Nama saya Zakir bin Akrun.
Terima kasih. Ni dia cikgu ya, keempat-empat murid. Ya, Semua ni anak-anak murid cikgu di sekolah ya? Ya, saya. Nampaknya mereka pasti sudah bersedia dengan topik kita pada hari ini. Betul. Dan apa aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama. Mungkin cikgu boleh ceritakan dengan lebih lanjut apa yang kita nak teroka atau kita nak lakukan pada hari ini, cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar sistem kawalan jujukan. Sebenarnya ada 3 sistem kawalan ni Kak Nisa. Ya. Okey, yang pertama jujukan, ulangan dan yang ketiga ialah pilihan. Tapi untuk tahun 4 kita memfokuskan kawalan jujukan sahaja. Kawalan jujukan. Maksud kawalan jujukan kita boleh tengok kepada tidak ada pilihan lain dan tidak ada pengulangan. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada pengulangan. Ya. Macam mana tu agak-agaknya ya. Jadi saya pun tak sabar-sabar. Saya nak tanya murid-murid di atas talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau murid-murid semua sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni? Yeay, kita nak nampak semuanya bersemangat. Macam ni. Goyang-goyang sikit. Ya, baiklah, kita pun nak beri sedikit waktu untuk murid-murid di rumah bersedia bersama-sama dengan kita. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Aisyah ataupun Sensei Aisyah dari SK Putrajaya Presin 11-3 dan juga murid-murid yang ada bersama dengan kita hari ini. Mata pelajaran kita Reka Bentuk dan Teknologi dan topik kita adalah Asas Pengaturcaraan. Nampaknya murid-murid dah bersedia, murid-murid di rumah pun dah bersedia. Jadi jom kita nak mulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Sensei. Okey, sebelum tu sebenarnya pengaturcaraan ni ayat mudah kita selalu dengar ialah dalam bahasa Inggeris ni coding. Tapi dalam bahasa Melayunya ialah pengaturcaraan. So hari ni kita nak mengenal dulu maksud pengaturcaraan. Ya, baik, boleh. Jadi masuk-masuk pengaturcaraan, kita akan tanya murid-murid atau ada murid-murid yang dah bersedia. Mungkin ada murid-murid nak cuba. Ada soalan nak pertama, bagi tahu cikgu. Sensei tak? Siapa tahu maksud pengaturcaraan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Angkat Kita tangan. nak uji dahulu murid-murid ni. Maksud pengaturcaraan. Okey, nampaknya Adriana. Ya, Dia Adriana. yakin Ya, lah. yakin. Silakan Adriana. Apakah maksud pengaturcaraan ya, cikgu? Ya, betul. Maksud pengaturcaraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Set arahan yang Ya. arahkan komputer Ya. untuk melakukan sesuatu tindakan. Ya, betul. Kita ambil contoh lah. Betul adik Ariana? Betul. Ya, betul. Kan? Yeay, Bagus. tahniah. Jawapan yang lengkap, sangat-sangat lengkap. So, set arahan yang mengarahkan komputer untuk melakukan tindakan. So, kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh Kak Nisa. Kita bagi contoh Nisa. Contoh ini ialah jam digital. Okey, jam digital ni. Okey, dalam jam digital ni ada pengaturcaraan. Kenapa kita boleh cakap ada pengaturcaraan? Sebab pengaturcara dia dah setkan bila pengguna guna jam digital ini akan terpapar waktu, kemudian akan terpapar suhu dan kemudian akan terpapar tarikh, dan pengguna juga boleh set jam loceng. Wah, menariknya. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita ada satu video cikgu yang kita sama-sama nak kongsikan dengan semua yang menonton. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM. Itu
dia video yang berkaitan dengan, saya lihat ada beberapa barang yang berkaitan dengan apa yang kita gunakan sehari-hari. Cikgu, sebelum kita mulakan aktiviti, jangan lupa SOP kita perlu patuhi dalam pada kita dah menjaga jarak fizikal. 1 meter atau lebih. Saya nak persilakan cikgu untuk kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang ni kan cikgu, saya sering kali bawa yang saiz poket. Yang mudah untuk kita letak di dalam beg dan bawa ke mana-mana. Jadi kita nak tanya murid-murid cikgu, apa peralatan yang mereka nampak dari video tadi? Boleh cikgu? Boleh. Kak Nisa pilih je mana-mana. Pilih saja. Pilih je mana-mana. Saya nak tanya Nadif lah. Nadif, apakah salah satu barang yang Nadif nampak daripada video sebentar tadi? Television. Television. Betul. Baik. Macam mana dengan murid yang lain cikgu? Mungkin cikgu boleh pilih pula. Ada yang tanya, okey, ada dah volunteer nak angkat tangan. Ya. Okey. Akil Syafiq. Telefon pintar. Telefon pintar. Satu peranti yang kita semua ada sekarang. Yes, betul. Baik. Mungkin Zakir nak kongsikan apa lagi barang yang Zakir Peralatan yang nampak? lain, Zakir. Ya, peralatan yang lain. Alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh. Macam kita guna tadi, Nisa. Ya, alat kawalan jauh untuk hidupkan kipas kita tadi. Jadi cikgu, apa kaitan barang-barang yang telah kita gunakan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini cikgu? Okey, sebenarnya barang-barang ni semua yang berkaitan dengan pengaturcaraan di mana di dalamnya ada komputer benam. Komputer benam? Dan pengaturcaraan lah. Tapi sensei rasa, sensei nak tanyalah murid-murid siapa yang tahu apa maksud komputer benam. Siapa nak tolong jawab? Tolonglah sensei. Semua dah angkat tangan ni. Macam mana kita nak pilih cikgu? Nisa pilih je mana-mana. Saya nak pilih sebejam mata. Saya pejam pilih mata. Akil. Akil Okey. kongsikan dengan kita semua apa itu komputer benam. Semua berebut nak angkat tangan ni. Maksud komputer benam ialah pengatur caraan yang ditanam di dalam alatan atau perkakasan tersebut. Pengatur Maksud dia, itu maksudnya kan, pengaturcaraan ni set arahan yang dah ditanam di dalam perkakasan tersebut. So, sensei bagi contoh ni lah, periuk serbaguna. Dia bukan periuk nasi saja, Nisa. Dia boleh buat bubur, dia boleh buat bakar-bakar, dia boleh macam-macam dia boleh. Periuk pelbagai guna. Pagi lagi ni. Sebut-sebut makanan ni. Saya pun tiba-tiba lapar. Ya. Okey, so ini contohnya dalam periuk pelbagai guna ni. Okey, dalam periuk pelbagai guna dia dah ditanam, ditanam atur cara, set atur cara yang bila mana pengguna tekan nak masak nasi, dia akan buat apa yang pengguna tekan, apa yang pengguna pilih. Itu yang dikatakan komputer benam. Ibarat macam komputer yang ditanam lah. Baiklah. Kemudian kita dah lihat maksud apa itu pengaturcaraan daripada adik Adiana sebentar tadi. Betul. Kan cikgu? Silakan cikgu, kita teruskan. Apa lagi yang kita nak terokai pada hari ini? So sebelum tu sensei nak tanya, okey, dekat Nisa. Nisa, boleh? Okey. Selain daripada contoh alatan yang kita selalu guna di rumah, kan? Apa yang Nisa rasa dia bergerak tapi tak guna pengaturcaraan? Alamak. Apa ya? Basikal kot cikgu. Basikal boleh sebab Boleh dia bergerak. tiada komputer dan tiada pengaturcaraan. Ya, betul cikgu. Betul. Tapi Yeay. saya nak tanya juga adik-adik. Mari kita tanya murid-murid. Silakan cikgu. Saya nak tanya Zakir. Zakir. Okey Zakir, apakah peralatan ataupun perkakasan yang bergerak tapi tak ada pengaturcaraan? Lampu. Baik. Lampu sebab kenapa dia bercakap lampu? Saya rasa sebab lampu buka je. Tapi sekarang dah ada lampu pintar, betul tak Nisa? Sekarang kita tekan je Dia dah terus boleh buka. hidup. Boleh tukar warna lagi cikgu. Itu dah masuk kepada pengaturcaraan. Sebab apa? Dia dapat set arahan yang diterima oleh pengguna. Baik. Okey. Ada rakan lain yang nak kongsikan? Ada ke, rakan cikgu? lain yang nak kongsikan lagi? Ada lagi? Kita lihat siapa? Adriana. Silakan Adriana. Ya. Jam dinding. Jam dinding. Kalau jam dinding terus sensei nampak yang si kuning cantik ni kan. Yang ini cikgu, jam dinding terus berdetak. Boleh. Okey, ini perbezaan antara
jam, jam biasa ataupun jam analog lah. Jam biasa dan jam digital. Okey. Jam biasa ni, tadi Ariana cakap jam dinding kan, samalah kita pun boleh sangkutkan dinding juga ni. Okey. Okey, jam ni, kita tengok pada yang tak ada pengatur caraan. Jam ni kita boleh tengok masa, dia boleh bergerak. Tapi dia kita boleh set loceng dekat dia. Betul. Tapi bila adanya jam digital, kita set dia secara manual, betul? Okey, bila jam digital, jam digital dia boleh tunjukkan masa siap-siap, kita boleh tengok suhu, tarikh. Nampak tak? So ini yang dia berkaitan dengan pengatur caraan. Baiklah. Ini perbezaan jam yang dahulunya kita panggil jam analog. Analog, betul. Analog tidak ada pengatur caraan. Tetapi dia adalah komponen-komponen mekanikal mungkin di dalamnya yang membolehkan ianya bergerak. Ya, betul kan Isa. Dan untuk jam digital yang sekarang ni, saya rasa ramai dah ada kerana ini mampu beli. Betul tak cikgu? Betul. Dan harganya orang kata berpatutan. Mudah didapati, berpatutan. Jadi ramai yang sudah ada peralatan yang mungkin mereka tidak sedar. Ini adalah pengatur caraan. Betul tak cikgu? Betul. So boleh cikgu tanya kepentingan bila adanya alat yang ada pengatur caraan, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu ataupun sensei. Saya pun tiba-tiba tertasul. Siapa boleh tahu sensei kepentingan bila adanya perkakasan yang ada pengatur caraan? Okey. Akil nampaknya dah angkat tangan. Laju dia angkat tangan. Silakan Akil. Yang pertama, memudahkan sesuatu kerja atau urus. Apa dia? Akil boleh ulang sekali lagi? Memudahkan kerja atau urusan. Memudahkan kerja atau urusan. Betul Kak Nisa. Bila adanya jam digital ni, tak payahlah kita nak beli sekarang berapa hari bulan kan? Pandang je dah tahu. Pandang tu tengok dah tahu dah. Ini pun sama juga. Kan? Hari ni nak masak bubur lah kan. Letak je bahan-bahan dia, tekan je nak masak bubur. Baiklah. Cikgu, tadi pada awal tadi cikgu ada sebutkan beberapa perkataan atau frasa-frasa yang saya tak faham. Contohnya macam sudokod, carta alih. Apa sudokod dan carta alih tu? Saya nak sebut pun saya takut salah. Okey. Sudokod, kita selalunya orang akan salah sebut sudokod sebab dia ada P depan. Ada P depan. Ada orang selalu cakap pesudokod. Dia tersembung gitu kan. Sebenarnya P tu kita silent kan. Ejaan dia ada P tapi kita silent kan jadi sudokod. Ada murid yang nak kongsikan dengan kita apa maksud sudokod? Ada tak yang nak kongsikan dengan kita? Semua angkat tangan. Okey, kita beri peluang kepada Zakir. Silakan Zakir. Zakir pula. Sudokod ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Hebatlah murid-murid ni. Apa yang Kak Nisa tak tahu, mereka tahu. Sebenarnya sebelum kita masuk kepada sudokod, kita kena kenal dulu algoritma. Algoritma ni apa, Sensei? Kalau algoritma nantilah kita Sensei kongsikan. Cumanya tadi boleh tak Sensei nak tanya satu lagi kepentingan kepada murid-murid? Boleh, tidak Sensei ada rasa macam Sensei rasa macam teringin nak tahu kepentingan bila adanya perkakasan yang ada pengatur caraan ni. Selain tadi memudahkan kerja, boleh tak murid-murid yang lain berkongsi apa lagi kebaikan bila adanya alatan yang ada pengatur caraan? Adriana nak cuba? Silakan Adriana. Lebih menjimatkan masa dan tenaga. Apa pendapat Nisa? Saya setuju Adriana. Contohnya macam periuk nasi yang sudah diatur cara ni, kita tekan je. Lepas tu kita dah tak payah fikir pukul berapa minit lagi. Tahu-tahu dia siap. Ting! Saya tahu nasi saya dah siap. Betul. Samalah juga dengan kipas tadi. Situasi kita kan. Nisa penat buat kerja. Kipas pula jauh kan. Tak larat nak pergi kat kipas. So, kita boleh buka, kita hidupkan kipas menggunakan alat kawalan jauh. Ada banyak kebaikan. Mungkin ada yang nak kongsikan lagi satu? Boleh? Kebaikan? Ada lagi nak kongsikan kebaikan? Ada nak tambah daripada apa yang rakan-rakan lain telah kongsikan? Zakir angkat tangan lagi. Zakir silakan. Aktif Zakir hari ini. Silakan Zakir. Permintaan terhadap barangan lebih tinggi. Ini mesti cita-cita dia nak jadi ahli perniagaan yang berjaya. Permintaan tinggi. Ya, betul. Nisa rasa apa yang dimaksudkan permintaan tinggi tu?
Memandangkan tadi ada adik kita ni dah sebut ianya memudahkan pekerjaan. Jadi ramailah yang nak beli cikgu. Betul. Harga pun berpatutan saya pun nak beli. Betul. Kalau saya lebih menarik tengok benda-benda yang memudahkan kerja saya. Ya. Begitu juga orang ramai. Baiklah. Jadi itulah kenapa barang-barang yang ada pengatur caraan ni lebih mudah terjual ya zaman sekarang. Betul. Cikgu. Kita pun mengikut perkembangan teknologi semasa. Betul. Betul tak murid-murid? Kalau betul bagi Kak Nisa double thumbs up boleh? Ya, Kak Nisa boleh angkat sebelah je. Baiklah. Okey, saya rasa ada satu lagi point. Ya. Kepentingan yang perlu kita tahu bila adanya perkagasan yang ada pengatur caraan ni dalam kehidupan kita. Saya nak tanya Nadif lah cikgu. Nadif, okey, lagi satu. Senyum je dari tadi Nadif. Silakan Nadif. Lebih mudah dijual di pasaran. Betul. Ada permintaan, lebihlah mudah dijual. Betul. So permintaan dia tinggi, ramai beli dan mudah dijual. Benda tu dapat membantu membangunkan ekonomi. Betul tu. Dan banyak peralatan atau perkakasan keluaran nasional atau keluaran negara kita sendiri. Betul. Yang ada pengatur caraan lengkap dengan teknologi, senang dijual ya cikgu. Betul. Dan kita kena support produk kita. Gitu. Ya, betul. Baiklah, kita akan pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita hari ini iaitu asas pengatur caraan bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahap 2. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana tahu. Kembali selepas ini di Terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih sudi menonton Terus ke Didik TV KPM. Bersama-sama dengan Nisa ialah Sensei Aisyah dari SK Putrajaya Presin 11-3 dan juga murid-murid dari sekolah yang sama. Tadi kita dah tahu apa itu pengatur caraan. Murid-murid pun dah kongsikan apakah kebaikan-kebaikan produk-produk ataupun perkakasan yang ada pengatur caraan padanya. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita. Silakan Cikgu Aisyah. Okey, so sekarang kita masuk kepada pengenalan kepada algoritma. Yang Sensei dah sebutkan tadi. Ya, betul. Okey, so sebelum tu Sensei ulang balik pembelajaran kita. Algoritma untuk tahun 4 kita fokuskan kepada struktur kawalan jujukan. Baik. Okey, so boleh murid-murid siapa-siapa boleh bantu Sensei bagi tahu apa maksud algoritma. Ada nak kongsikan? Ada nak kongsi? Laju. Angkat tangan. Oh, laju. Kita tanya. Pilih je Nisa nak mana? Kita pilih, saya nak pilih adik Akil. Silakan Akil. Akil. Kongsikan. Akil. Masa algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugas. Laju betul nak pergi mana Akil? Jadi Nisa dengar tadi. Okey, saya jelaskan lebih terperinci dan lebih mudah senang difaham untuk murid-murid yang berada di rumah. Okey, algoritma ni ialah langkah-langkah yang kita atur untuk menyelesaikan masalah ataupun situasi. Masalah tu macam mana Nisa? Contohnya masalah saya nak buat air coklat. Kan masalah saya nak buat air coklat. So saya senaraikan langkah-langkah macam mana nak buat air coklat. Situasi tu pula macam mana? Situasi tu contohnya saya nak pergi sekolah bangun pagi. Nak pergi sekolah macam mana? Saya punya langkah-langkah nak pergi sekolah tu. Itu yang dipanggil situasi. Dan ingat, algoritma ada masalah dan situasi. Ada masalah, ada situasi. Itu dia algoritma. Yang penting langkah-langkahnya kita nak susun. Baik. Dan langkah-langkah tu boleh disusun dengan dua cara, iaitu menggunakan pseudocode ataupun carta alif. Ya, ini yang kita dah tanyakan murid kita tadi. Tapi nak tanya sekali lagi ke, Nisa? Boleh, kita nak cuba murid yang lain pula. Boleh Nisa pilih. Siapa nak cuba jelaskan sekali lagi apa itu pseudocode? Apa itu carta alif? Pseudocode dulu. Ada yang angkat tangan? Okey, kita bagi bunga lah dulu. Kita bunga Adriana. Boleh bunga kongsikan. yang satu tu. Okey. Silakan Adriana. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Langkah demi langkah. Ya, tapi saya rasa macam tak komplit lagi lah. Boleh tak siapa-siapa tolong komplit kan? Okey, maksudnya lengkapkan jawapan Adriana tadi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba lengkapkan? Zakir, silakan Zakir. Zakir, lengkapkan.
Serukut ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Set mudah dalam bahasa Set biasa. mudah dalam bahasa biasa. So boleh kita tengok kat sini Kak Nisa? Boleh cikgu. Okey. Tadi dia cakap dalam cerita yang biasa, okey, kita nak senaraikan langkah-langkah dalam bahasa biasa dari mula sehingga tamat. So ini ialah contoh sedekut. Contoh sedekut, sensei nak buat air kopi pula air coklat. Sensei suka air coklat kan. Okey, nak buat air coklat. So sensei senaraikan langkah-langkah guna bahasa biasa. Guna bahasa biasa dan bermula dengan mula, dari mula dan kita akhiri dengan tamat. Contohnya ya, mula-mula kita kena masukkan air panas ke dalam cawan. Baik. Kemudian kita masukkan serbuk coklat. Seterusnya kita masukkan gula, kemudian kacau sehingga larut. Baik. Dan seterusnya sedia untuk diminum. Tamat. Selesai masalah saya nak buat air coklat tadi. Jadi ini dia langkah-langkah contoh kepada Sudoku. Mungkin ada yang masih tertanya-tanya, macam mana ni cikgu? Macam mana ni? Tapi senang cerita, awak senaraikan menggunakan bahasa biasa. Macam mana kita cerita. Macam mana kita cerita langkah dekat orang, macam tu kita cerita dalam Sudoku. Walaupun sebutan je macam susah kan, advance sikit kan. Tapi sebenarnya mudah je dalam bahasa biasa. Okey. Alright, so kita boleh pergi kepada carta alih. Boleh, Bisa? Sensei. Alright. Carta alih pula. Okey. Sebelum tu, saya nak tanya murid-murid dulu. Boleh. Apa maksud carta alih? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Angkat Kongsikan. tangan. Oh, ramai yang angkat Ah, tangan. Kita tanya Akil lah. Silakan Akil. Apakah maksud carta alih ni Akil? Maksud carta alih ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Dia cakap langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk grafik. Apa dalam bentuk grafik tu kita tunggu sekejap. Tapi saya rasa jawapan Akil pun tak lengkap juga. Ada yang nak bantu lengkapkan jawapan Akil tak? Ada yang nak bantu lengkapkan? Nadir. Silakan Tadi Nadir. lagi. Simbol dalam carta alih dihubungkan dengan anak panah. Simbol dalam carta alih dihubungkan dengan anak panah. Okey, so saya ringkaskan je, Nisa. Okey, carta alih ni kita menggunakan bentuk geometrik. Okey, bentuk geometrik. Yang pertama boleh tengok. Sebelum tu kita perkenalkan dulu bentuk-bentuk geometrik. Saya boleh, lupa tak ada minta masalah, maaf. cikgu. Ya. Okey, so kita bermula dengan bentuk mula tu, warna pink tu. Yang ini Nisa. yang merah jambu ini. Ya, Bisa itu angkat. ialah bentuk geometrik bagi mula simbol terminal. Kita guna bentuk tu mula dan tamat. Jangan guna masa proses tu kan Nisa. Baik. Okey. So ingat simbol ni ialah simbol fungsinya mula dan tamat. Okey. Seterusnya kita pergi pada yang hujung sekali yang dekat dengan Nisa tu. Baik. Simbol input dan output. Simbol input dan output ni contohnya tadi kan sensei cakap masukkan, keluarkan. Contoh masukkan gula, masukkan Kacau coklat input. gula. Kacau tu tak jadi masukkan. Tak jadi masukkan. Sebab dia proses. Tak apa, nanti saya terangkan. Baik. So input dan output ni bila kita masukkan dalam benda tu dan kita keluarkan dia dalam benda tu. Contoh contoh kita buat air teh o. Okey, kan Nisa, air teh o. Okey, kita masukkan gula. Kita masukkan uncang teh. Itu input. Kalau output, keluarkan uncang teh. Betul tak? Kalau lama-lama ni pahit, betul tak? Ada orang tak suka pahit. Itu yang input dan output. Baik, Boleh faham? sekarang baru faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada simbol proses. Segi empat tempat ni kan. Okey, segi empat tempat ni dia fungsi dia ialah proses. Okey. Okey, kita guna ni macam tadilah. Proses dia macam dia tak ada apa-apa keluar masuk. Kita ni kan dia. Kita kacau sehingga larut tadi. tu. gula. Sehingga sebati, sehingga larut. Itu ialah proses. Sekarang kita guna simbol segi empat tempat ni. Okey. Alright, dan Di seterusnya sini kita ada macam bentuk anak panah ni cikgu. Simbol anak panah ni mudah je. Dia menunjukkan simbol aliran. Dia lah yang menghubungkan semua-semua simbol yang ada di hadapan ini. Jadi boleh aliran dia. Jangan tak boleh tinggal ini cikgu. Tak boleh. Kalau ini tinggal penting. terputus carta alih tu. Baiklah. Sama dah warna pula dengan baju Pula saya. cantik pula. Boleh lah.
Baik cikgu, ini adalah simbol-simbol ataupun bentuk-bentuk geometrik yang murid-murid boleh gunakan untuk carta alin kita. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Okey, baiklah. Jom kita lihat pada carta alin. Contoh pula, okey. Alright, so jom kita tengok pada contoh. Okey, carta alin sama saja disusun ikut juga dengan persudukut, cuma dia masuk dalam bentuk grafik ataupun geometri. Ya. So, macam tadi simbol mula tadi boleh Nisa pegang simbol Yang mula? ini? Simbol mula. Saya dah jumpa dah. Kena guna Simbol mula simbol saya. ini. Okey, kena guna simbol ini mula. Kemudian kita gunakan tadi simbol aliran pandai. Simbol aliran, kemudian kita tuangkan air panas ke dalam cawan. Sama je, cuma bentuk dia yang berbeza. Baik. Okey, tuangkan air panas ke dalam cawan. Kemudian kita alirkan lagi. Lepas dah tuang air panas tu, kita masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Okey, seterusnya kita alirkan lagi. Lepas masukkan serbuk coklat, kita masukkan gula. Baik. Lepas masukkan gula, kita kacau sehingga larut. Ya. Seterusnya, dah kacau-kacau tu, sedialah untuk diminum. Sedapnya, kan? Dan jangan lupa simbol untuk tamat. Betul. Maklumlah, nanti dah kacau-kacau air, dah minum sedapnya air coklat ni. Lupa pula nak letak tamat. Jangan. Nanti tak ada pengakhiran buat air tu kalau kita minum je kan. Okay. Baik. Alright. Jadi, saya lihat ada perbezaan pada bentuk-bentuk. Boleh ke cikgu kalau saya nak guna bentuk geometrik yang lain? Sebab tadi sensei dah fokuskan dah bahasa je. Gitu ayat dia. Bahasanya. Okey. Untuk tahun 4 kita hanya menggunakan simbol ini sahaja. Baik. Sebab dia kawalan jujukan. Nanti mungkin tahun 5 kita ada simbol tambahan. Mungkin simbol pengulangan ataupun simbol yang dan lain-lain lagi lah. Baiklah. Jadi ini adalah 4 bentuk geometri atau simbol yang digunakan untuk topik kita pada hari ini bagi tahun 4. Macam mana murid-murid boleh ikuti setakat ini? Okey ke? Nisa nak tahu tak apa minuman kegemaran murid? Mestilah kita nak tahu. Jom kita tanya seorang-seorang. Kalau sensei suka air coklat, kita tanya. Kita mulakan dengan Adriana. Adriana, suka minum air apa? Adriana suka minum air apa? Lychee. Lychee. Wah, sedapnya air lychee. Kita tanya kepada Zakir. Zakir suka minum apa, Zakir? Saya suka minum air sirap. Air sirap. Air kenduri. Sedap tu. Okey, kita tanya kepada Akil. Akil suka minuman yang macam mana, Akil? Saya suka minuman buah iaitu air apple. Dia suka air suka jus apple. Wow. Ini nak tanya Nadif ni. Nadif suka apa pula, Nadif? Saya suka air oren. Air oren. Semua air sedap-sedap ni Nisa, macam mana ni? Tak apa, kejap lagi kita beli cikgu ya. Boleh. Okey. So, kita nak minta murid buat, boleh? Murid di sini dan murid di studio. Ya. Boleh kita buat sama-sama tak? Sudukut dan carta alih. Boleh cikgu. Jadi semua dah bersedia? Semua dah bersedia? Masing-masing nak buat air kegemaran Sedia. masing-masing. Dia dah tunjuk macam ni. Minuman anda semua dah double thumbs up. Double thumbs up. Murid-murid dalam talian pun dah bersedia. Murid-murid di rumah boleh lakukan aktiviti ini bersama-sama. Sekali lagi cikgu, apa yang mereka perlu lakukan untuk mulakan sudukut mereka dan carta alih mereka? Ya, yang pentingnya guna bahasa biasa dan bermula dari mula dan ada perkataan tamat. Manakala kalau algoritma gunakan simbol yang betul, jangan salah simbol ya. Kita nak cek murid-murid punya hasil kerja. Ada yang dah untuk siap sudukut. Ada yang dah siap ke? Kalau daripada awal, thumbs up. Kalau ada yang dah siap, thumbs up. Wah, mereka dah bersedia dari awal. Siap angkat tangan lagi. Okey. Adriana, kenapa tu angkat tangan tu? Ada yang nak dikongsikan? Silakan Adriana. Untuk sudukut Adriana. Kalau Adriana nak kongsikan. Masukkan perisa lychee ke dalam jug. Okey. Masukkan gula ke dalam jug. Baik. Gula, baik. Masukkan air panas ke dalam jug. Baik. Kemudian? Kacau sehingga gula larut dan sebati. Baik. Seterusnya? Masukkan ais ke dalam jug. Baik. Dan? Tuangkan air ke dalam jug. Tuangkan dalam gelas. Gelas. Ada lagi langkah seterusnya? Tak ada. Tamat. Tapi sensei ada nampak kesalahan pada Adrian. Tapi yang terbaik, yang betulnya semua langkah-langkah dia buat tu betul. Tahniah. 5 bintang. 5 bintang. Cumanya tadi adik Adrian lupa nak sebut
mula. Tak apa kita dalam proses belajar. Betul tu. Lepas ni boleh lakukan lagi sekali, banyakkan latihan untuk mantapkan lagi Betul. gaya menulis sudokod yang betul. Kita nak tengok murid yang lain, cikgu. Betul. Sudokod juga ke? Sudokod juga. Okey, boleh. pilih je. Kita Nisa. tanya Zakir. Ya, Zakir. Kongsikan sudokod macam mana Zakir nak bancuh ataupun nak siapkan minuman kegemaran Zakir. Silakan. Kongsikan. Mula-mula, Okey, mula-mula. Oh, dia ada masukkan sirap ke dalam jug. Baik. Dalam jug. Masukkan gula ke dalam jug. Masukkan gula ke dalam jug. Masukkan air panas sedikit. Ya. Kacau sehingga sebati. Baik. Masukkan air sejuk separuh jug. Seterusnya. Okey. Masukkan ais ke dalam jug. Baik. Okey, Kemudian. baik. Tuangkan air sirap ke dalam gelas. Baik. Dan Sedia untuk diminum. Kemudian lagi satu. tamat. Lagi satu. Lagi satu tamat. 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 Dia malu pula nak sebut tamat tu. Dia tamat, dia panjang sikit tamat tu. Ya, baik. Tapi Terima kalau kasih. Nisa perasan, okey, Zakir punya sedekut ni mungkin agak panjang. Sebab dia tambah ais sebenarnya. Betul. Sirap ais kan tadi. Okey. Sebab saya lihat mereka ada langkah di mana nak membancuh, nak melarutkan gula, gunakan air panas dahulu. Baru Betul. masukkan air biasa. Betul. Kemudian masukkan ais. Jadi Itu langkah yang betul. Maknanya cikgu tidak terikat kepada berapa langkah. Tak kisah ikut cara yang betul. Tapi nanti kalau sekiranya murid tidak menggunakan langkah-langkah yang betul, kemungkinan mungkin air dia kurang menjadi. Sebab tu kita kena ikut langkah-langkah yang betul. Baiklah, Sensei, kita dah lihat murid, dua orang murid berkongsi berkenaan dengan sudokod mereka. Ya. Kita lihat carta alir boleh? Carta air pula, jom. Jom. Kita cuba dengan Nadif. Nadif lah pula, okey. Nadif dah siapkan carta alir, boleh tunjukkan? Tunjukkan dekat kamera boleh, Nadif? Kita nak lihat. Nampak ke Nisa? Ataupun biar murid baca dulu, kita boleh? tunjukkan simbol dekat murid. Boleh, tak ada Boleh tak? masalah. Okey. Adif boleh bacakan carta alif Adif. Mula, Mula. masukkan air sejuk ke dalam jug. Okey. Masukkan bancuhan oren ke dalam jug. Okey. Baik. Masukkan gula. Okey. Kacau sehingga larut. Ya. Tuangkan air oren ke dalam gelas Baik. dan tamat. Okey. Tamat. Kita nak pastikan simbol yang Nadia guna tu betul boleh tak? Nisa tolong Sensei pegang dua kod yang hujung dan Sensei akan pegang dua kod ini. Boleh, tak ada bukan masalah, dua kod, dua Sensei. simbol. Dua bentuk. Okey. Okey. So bentuk mula Nadif. Bentuk mula Nadif betul tak yang berwarna pink? Simbol yang berwarna pink. Betul? Ya, baik. Okey. Kemudian simbol aliran menggunakan anak panah ini betul? Betul? Betul. Baik. Kemudian masukkan menggunakan simbol yang ada warna kuning tu. Betul? Betul. Ya. Betul. Seterusnya masukkan apa tadi Nadif? Masukkan parti oren. Masukkan. Ya. adakah Simbol guna bentuk input ini? dan output. Betul? Betul. Ya. Betul. Lagi Nadif? Masukkan gula. Masukkan gula. Masukkan lagi sekali Yang guna tu bentuk lagi. ini. Betul. Ya. Betul lagi. Kacau sehingga larut. Kata sini Agak-agak yang mana? Kacau Yang larut. yang mana? Yang Sensei pegang ke yang Nisa pegang? Yang cikgu pegang. Yang cikgu pegang. Dia pun cikgu sekali. Ya. Okey, boleh. Okey. Ini. Okey, betul. Baik. Seterusnya Nadif? Tuangkan air. Tuangkan Oren. air. Bentuk yang mana? Bentuk mana? Input dan output. Bentuk Yang ini. pandai. Ya. Bentuk input dan output. Dan Sebab apa tamat. tuangkan? Ya. Tamat. Tamat yang mana? Yang ini. mana? Ke yang ini? Yang warna apa? Yang dengan Kak Yang warna Nisa? pink. Yang warna pink. merah jambu yang ini. Warna Ya, pink, merah baik. jambu, merah jambu. Okey? Baiklah, nampaknya Alright. lengkaplah carta alir Nadif. Kita nak tengok carta alir seorang lagi murid, tetapi sebelum tu kita akan beristirahat seketika. Boleh? Murid-murid di rumah, siapa yang sedang buat carta alir atau sudokod anda boleh teruskan aktiviti. Jumpa anda selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana anda masih menonton terus ke Didik TV KPM. Cikgu, sebentar tadi kita telah lihat hasil kerja murid-murid. Ada yang kongsikan sudokod, ada yang kongsikan carta alih. Tadi kita dah lihat carta alih seorang lagi murid sewaktu kita berhenti rehat tadi. Nampaknya banyak yang kita telah pelajari tentang asas pengatur caraan. Inilah cikgu ni sebut-sebut air coklat, air oren pagi-pagi ni. Dah siap dah air cikgu? Dah siap dah air saya. Dah siap. Saya kacau-kacau kat sini je. Ya, baiklah. Nampaknya kita sebenarnya dah di hujung-hujung waktu sesi kita hari ini, cikgu. Cemburu betul masa dengan kita, tapi tak mengapa. Bagi adik-adik yang mungkin baru sampai di hadapan kaca televisyen, cikgu, boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Mungkin cikgu Aisyah atau Sensei boleh kongsikan dengan kita apa yang telah kita capai pada hari ini. Atau kita nak tanya murid-murid kita di sini. Saya kongsikan dululah. Baik, boleh. Okey. Hari ini kita dah belajar apa itu pengaturcaraan. Kita dapat tahu perkakasan yang ada pengaturcaraan, perkakasan yang tiada pengaturcaraan, kebaikan perkakasan yang ada pengaturcaraan. Dan yang kedua, kita dapat tahu apa itu algoritma, apa itu sudokod, apa itu carta alih. Betul kan? Dan seterusnya kita dapat tahu dan kita dapat tulis terus. Dapat tengok contoh-contoh dan kita dapat tahu macam mana kita nak selesaikan masalah dalam bentuk masalah ataupun situasi. Dan murid-murid semua dari SK Putrajaya Presin 11.3 juga telah menunjukkan bahawa mereka faham apa itu algoritma, apa itu asas pengaturcaraan dengan berkongsi maksud dan definisi serta menunjukkan hasil kerja mereka dalam sudokod dan juga carta alih. Sensei, kita tanya murid-murid apakah yang mereka telah dapati atau capai dari hasil penerokaan kita pada hari ini. Silakan. Awal Akil nak jawab. Silakan Akil. Okey. Saya dapat tahu tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dia dapat langkah-langkah tahu untuk selesaikan masalah. Mungkin ada murid lain lagi ada yang nak tambah? Nak tambah ke? Adriana. Silakan Adriana. Saya dapat menulis sudokod dan melukis carta alih dengan betul. Ya, Adriana dapat tulis sudokod dan carta alih dengan betul. Saya lihat Zakir, murid kita yang paling aktif pagi ni nak kongsikan. Silakan Zakir. Saya dapat tahu perkakasan yang ada pengaturcaraan. Contohnya mesin basuh, telefon pintar dan lain-lain. Ya, ini perkakasan atau peralatan yang ada di sekeliling kita. Pengaturcaraan. Betul. Yang kita guna seharian. Betul tak, Betul. Nisa? Kita tanya Nadif lah. Nadif senyum-senyum je. Senyap je di bawah. Ada yang Nadif nak tambah tak? Saya dapat menjelaskan bahasa algoritma, sudokod dan carta alih. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Maknanya semua murid ni dah mencapai hasil pembelajaran yang kita nak capai. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada adik-adik. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. Double thumb up lah kata Kak Nisa. Seronoknya. Jadi murid-murid di rumah pun bolehlah selepas ini tulis ataupun senaraikan langkah-langkah sudokod anda. Lepas Practice make perfect. Ya, practice kalau make perfect. dalam Itu kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi latihan akan memantapkan, mengukuhkan lagi penguasaan anda. Murid-murid di rumah, cikgu kalau nak lihat dengan lebih terperinci tentang topik ini, ada dalam buku teks tak cikgu? Ada. Pastinya ya. Pastinya ada dalam buku teks. Muka surat 80. Ya, muka surat 80 tahun 4. Tahun 4. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Terima kasih sekali lagi Cikgu Aisyah. Sama-sama. Ataupun Sensei kerana sudi bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga, pada Nisa. hari ini. Tidak dinafikan sebenarnya topik ini sangat-sangat penting dan kita gembira kerana mengikut silibus yang terbaru iaitu KSSR telah memasukkan topik asas pengaturcaraan ini kepada usia sangat muda. Betul tak cikgu? Betul. Memandangkan dunia kita sekarang ni pun maju. Betul. Teknologi tinggi. Ya, betul. Dia nak mendedahkan kepada murid pekerjaan nanti yang akan datang nanti. Ya, baiklah. Dan seperti yang kita tahu di sekeliling kita sebenarnya banyak sangat-sangat mungkin hampir semua produk, peralatan atau perkakasan yang dilengkapkan dengan pengaturcaraan. Jam tangan pun ada pengaturcaraan yang zaman sekarang ni. Betul. Jam dinding, jam biasa kipas. Yang kipas kita pun dah gunakan. kan? Ya, Alat kawalan jauh sebentar tadi. Saya nak tanya kepada Adriana lah. Adriana, di hadapan Adriana, apa peralatan atau perkakasan yang Adriana tahu dia ada pengaturcaraan padanya? Betul-betul ke hadapan Adriana? Yang Adriana tengah tengok sekarang ni?
Jam digital. Jam digital. Dia tengok depan ni. Mungkin kita nak tanya pada Zakir. Di hadapan Zakir, apa peralatan yang ada pengatur caraan? Komputer. Komputer riba atau komputer biasa. Nadif, dekat rumah Nadif ada peralatan apa yang ada pengatur caraan? Kipas pintar. Kipas pintar. Wah. Canggih rumah Nadif ni. Nasib baik PKP, kalau tak Kak Nisa nak datang tengok rumah Nadif. Ada kipas pintar kat rumah dia. Kita tanya kepada Akil. Akil, apa peralatan yang Akil ada atau ada di rumah yang ada pengatur caraan? Banyak sangat ni, fikir dulu. Vacuum. Vacuum ataupun penyedut hampa gas. Rajin-rajin menolong mak di rumah ya. Akil. Baiklah, itu dia sedikit perkongsian daripada murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Sensei Aisyah dan juga murid-murid SK Putrajaya Presin 11-3. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teroka hari ini. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Pastinya kami menyediakan anda pelbagai informasi dan juga perbincangan topik-topik mata pelajaran yang menarik. Kita jumpa lagi dan kita akan akhiri episod kali ini dengan lagu istimewa untuk anda semua. Jadi jom kita nyanyi sama-sama. Jumpa lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye semua. Jom kita nyanyi, cikgu. Marilah kita sama-sama belajar tentang atur cara. Dalamnya ada algoritma, tunjukkan langkah dan juga cara. Sudah kau pula jalan cerita dari mula hingga tamat. Catat alif pula ada simbol, simbol yang perlu kita ingat. Mari, mari, mari kita belajar. Mari, mari, mari kita belajar. Didik TV KPM.